menyerah diri Surah inilah, surah 6 162 163. Muslim yang sebenar, tengok pada nota, Muslim yang sebenar ialah mengikhlaskan ibadatnya kepada Allah semata-mata. Adapun orang yang melakukan sebahagian ibadatnya kepada selain Allah adalah musyrik yang kafir. Jenis-jenis ibadah itu banyak, akan tetapi ia bukan ibadat yang sahih dan diterima jika tidak mematuhi dua syarat, iaitu ikhlas, tujuan hidupnya hanya mencari keridaan Allah, dan mutaba'ah, iaitu melaksanakan ibadah menepati kehendak syarak, bukannya amalan bid'ah rekaan manusia, sebagaimana yang disebut dalam surah 18 ni, ayat 110. Cuba tengok Ma 18:110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ni dimula dengan Nabi dulu. Allah suruh Nabi mengisytiharkan dirinya siapa. Sebagaimana juga Allah perintah, Allah tanya kepada Nabi Isa, isytiharkan diri kamu ni siapa? Adakah aku pernah perintah kamu beritahu kat umat kamu untuk sembah kamu? Kan? Nabi Isa kata dia tak tahu apa-apa. Itu dalam surah Al-Maidah. Ayat-ayat akhir dia. Begitu juga Nabi Muhammad suruh beritahu apa? Innama ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia sama macam kamu. Apa maksudnya? Nabi jalan makan minum, Nabi kena makan, Nabi kena minum, Nabi lapar, Nabi patah gigi, Nabi pergi pasar, Nabi kahwin, Nabi ada isteri, sama, tak ada bezanya. Kemudian Nabi dijadikan daripada cahaya ke tanah? Tanah. Ada tak kata Nabi macam dia kira cahaya? Ni pun masalah, kepercayaan yang masalah. Itu apa? Inilah kepercayaan yang bahaya sebenarnya. Demikian juga. Ada lagi hadis. Nabi ni dia Nabi apa dia? Yuha ilayya. Itu beza Nabi dengan manusia. Apa dia? Yami yuha, diberikan wahyu. Itu membezakan. Sampai mana Nabi diberi wahyu? Isra' Mi'raj Nabi diberi wahyu kat mana? Nabi naik ke langit. Nabi naik sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana Nabi kita itu sampai nampak cahaya yang tak pernah ada kat muka bumi dah. Dia kata ketika sahabat tanya Nabi, apa yang kamu nampak? Sebab apa? Ada yang mengatakan Nabi melihat Tuhannya. Aisyah nafikan benda tu. Apa yang kau nampak? Cahaya, dihalang oleh cahaya terlalu banyak, tak nampak. Terhadlah begitu. Okey. Kemudian boleh tak berlaku kesyirikan? Ada tak hadis yang kata Nabi naik dengan capalnya sampai ke Arasy? Ada tak? Pernah dengar? Kan Nabi naik jumpa Allah kan? Lepas tu kalau Nabi Musa kan bercakap dengan Allah kan? Dekat gua itu Allah suruh apa? Tanggal kasut. Kan? Tanggal terompah dia, tanggal selipar. Lalu hadis tu kata apa? Nabi teringat yang tu, dia pun nak tanggal selipar dia masa dekat Arasy ni.
Sebab apa macam Nabi Musa lah. Kan? Berpunya Allah kata kenapa nak tanggal, tak payah tanggal. Dengan serumpah dia pijaknya arash Allah itu. Maka akhirnya hadis tu kata apa? Sebab itulah kena ada terompah tu. Kan lambang tu terompah dia mulia. Sebab dia lebih mulia, dia dekat arash ni lebih mulia daripada kita, bahkan daripada ibu bapa kita. Pernah dengar hadis tu? Kalau dengar tu palsu. Sampai orang buat apa? Orang buat apa? Orang buat kan? Orang buat design kan? Design capal kan? Sampai begitu sekali jadinya. Faham tak? Itu hakikat, hadis tu palsu. Tak ada. Tapi dia jadi satu apa? Lepas tu sampai orang kata apa? Apa salahnya kita nak ni Nabi kan, nak muliakan Nabi. Boleh tak cara dengan kepalsuan kita ambil jadi kemuliaan? Boleh tak mengambil sesuatu kepalsuan atas nama apa? Kemuliaan untuk seorang? Tak boleh. Jadi ini satu benda yang berluasa lah. Jadi itulah bendanya. Pernah tengok kan lambang kan? Benda-benda macam itu. Asal dia dari situ. Dia ambil daripada hadis yang itu. Berapa banyak hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari? Ada tak? Sahih Bukhari ada berapa hadis? Lebih kurang 7,000 lebih hadis sahih tu. Tapi tiba-tiba satu yang palsu dia ambil, dan itu yang dijadikan apa? Popular. Faham tak? Itu pula. Berapa banyak hadis sahih dalam nama Sahih Bukhari tak ada ambil pun. Tapi datang satu hadis yang palsu ni jadi popular. Siapa yang popular kan? Orang biasa ke orang ustaz-ustaz? Ustaz-ustaz yang bawa hadis tu. Mana orang awam mana bawa hadis? Yang bawa ustaz juga. Itu kena hati-hati. Jadi itu antara sebab hulu ni. Sebab tu ni dalam ayat ni memula tak sebut lagi suruh apa? Tentang syirik yang terakhir. Punca syirik di atas ni sebab apa? Sebab dia anggap Muhammad ni bukan manusia. Seolah lebih dia bukan, dia ada luar biasa yang lain. Tidak. Sebab tu ayat ni mula dengan apa? Innama ana basyarum mislukum. Itu dulu dia nak apa? Dia nak apa dia? Mendidik manusia dulu. Relax, tenang. Aku manusia macam kamu. Bezanya apa? Apa yang istimewanya aku? Yuha ilai. Aku dapat wahyu, kamu tak dapat. Itu saja. Oleh itu, apa saja aku lakukan, kamu kena ikut. Sebab aku tidak bercakap dengan apa? Hawa nafsu. Tak macam kamu. Aku tak guna idea sendiri, tapi semuanya ikut perintah Allah. Itu bezanya Nabi. Jadi nak muliakan Nabi dengan apa? Dengan ikut perintah Nabi. Bukan dengan mendewa-dewakan Nabi. Bukan. Jadi macam kaum Nasrani dulu. Baik. Jadi yuha ilayya. Ini maknanya ditekankan apa yang nak manusia perhatikan kepada Nabi mereka. Bila dia ajar ayat ni, inama ana, nampak ni? Yuha. Maknanya Allah nak suruh kita fokus pada apa? Nabi ni fokus pada rambut Nabi ke, janggut Nabi ke, cari capal Nabi ke, cari baju Nabi nak pegang ke, ataupun apa yang diwahyukan kepada Nabi. Fokus pada apa yang diwahyukan, sunnah dia, Quran dia. Bukan pada apa? Jasad-jasad dia. Ada tak hadis? Siapa pegang janggut saya, dia dapat ni. Ada tak? Hadis tu tak ada kan? Tak ada, pernah ada. Tapi masa Nabi hidup ada sahabat ambil kan? Nabi biarkan ke? Nabi biarkan ke Nabi ambil balik? Tak, Nabi biarkan kan? Sahabat ada yang simpan janggut Nabi. Ya, masa Nabi hidup. Tapi hadis mengatakan lepas ni sesiapa dapat jumpa rambut aku cari, tak ada. Jadi kita bukan umat yang ada keistimewaan macam sahabat dulu sebab dia hidup zaman Nabi. Kita bukan. Jadi itu. Darah Nabi mulia tak masa hidup? Mulia. Sebab itu sahabat bila bekal Nabi tak sampai hati nak buang. Kita Nabi tengok, kamu buang kat mana? Nabi tengok dia senyap je. Kau makan macam itulah. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang bersama dengan aku, darah aku ni, dia tak akan kena sentuh api neraka. Itu keberkatan Nabi masa hidup. Macam tu. Jadi hari ni jangan manusia sibuk benda tu. Sibuk nak capal ke, sibuk nak itu, nak muliakan Nabi kononnya. Tak. Tapi banyak hadis Nabi, hadis palsu dia pakai juga. Sedangkan bila tanda dia muliakan Nabi adalah dia jaga sungguh sunnah Nabi. Bila ada hadis-hadis yang batil ni, dia cukup benci, dia tak suka. Itu tanda orang yang betul-betul sayang Nabi. Bukan dia main ambil saja, kutip saja, tak. Dan dia betul-betul perhatikan Quran, dia mesti tadabbur Quran betul-betul. Dia mesti tengok sunnah Nabi dan dia sangat sensitif. Walaupun siapa pun cakap hadis ni dia suruh amalkan, dia mesti tak buah hati. Dia tak suka kalau hadis ni palsu macam mana. Dia mesti ada tu dalam hati. Sebab apa? Yuha ilai. Yang diwahyukan kepada Nabi saja dia nak ikut betul-betul. Tapi ni kalau tak ada sensitivity,
dia tak ikut ayat ni. Walaupun dia lebih ikut apa? Oh, dia suka kan. Ikut jibliyah, sunnah jibliyah yang lain. Baik, itu pertama. Kemudian innama ilahukum ilahu wahid. Nampak dia wahyukan kepada aku, apa wahyu Nabi yang utama? Iaitu Tuhan kamu Tuhan yang esa, yang satu, iaitu mentauhidkan Allah. Jangan dewakan siapa pun. Sebab tu Nabi pernah sebut la tusayyiduni kama la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Jangan kamu dewakan aku macam orang Nasrani mendewakan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdu. Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasulih. Dan ucapkanlah, panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Itu juga Nabi pesan kepada para sahabat. Dan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang betul-betul nak harapkan selamat bertemu dengan penciptanya, Rabbih, maka hendaklah apa? Falyamal amalan amalan solihan. Ini yang kena faham. Amal soleh ni apa? Sama juga, amal soleh ni berkurang macam syarat. Amalan amal Jadi amal soleh ada dua. Yang paling ikhlas, yang kedua akhlasuhu, yang paling ikhlas, suci, dan aswabuhu lisunnah, yang paling tepat ikut sunnah. Aswab ni maknanya betul, lurus. Aswab maknanya lurus, betul, paling tepat. Contohnya sunnah Nabi solat fajar, kan? Solat sunnah fajar, Nabi baca surah apa? Al-Kafirun lagi Al-Ikhlas, solat sunat fajar. Yang banding dengan seorang tu di solat sunat fajar juga, dia baca surah An-Naba dengan surah Al-Fajr. Panjang kan surah tu? Dari segi logik akal kita, mana lebih bagus? Dari segi logik bagus yang panjang kan? Tapi kalau ikut Quran aja, mana lebih tepat? Ikut sunnah Nabi? Tadi yang dibaca surah Al-Kafirun dengan surah Ikhlas. Jadi dia bukannya, sebab tu Allah tanya dalam surah 67 ayat 2, Allah kata apa? Surah Al-Mulk. Allah nak lebih banyak ke lebih betul? Ahsan, lebih baik, bukan lebih banyak. Tadi kita logik kan, nak buat panjang lagi, Al-Fajr lagi panjang daripada baca Kafirun dengan surah Al-Ikhlas sikit sangat. Saya buat solat sunat fajar, saya baca An-Naba. Adakah lebih baik daripada orang yang baca Al-Kafirun tadi? Oh tak, sebab bukan Allah tak tengok pun pada nilai kuantiti, tapi kualiti, ketepatan. Sebab tu ni dalam surah ni apa dia? Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ada tak kata aksaru amalan? Bukan aksar, ahsan, amalan terbaik. Sebab tu bila disebut ahsan, maknanya apa? Menyuruh apa? Umat Nabi yang nak ikut Nabi, dia sambil lewa ke apa, ataupun dia memang sangat kritis dalam hadis ni semua? Dia mesti betul-betul perhati, sahih ke tak sahih ke, dia memang bimbang. Sebab apa? Dia bimbang amalan dia tak diterima. Dia mesti takut benda tu. Dan dia berhak tak nak tanya ustaz bagi sahut saya ijazah amalan ni dari mana ni? Betul ke ni? Kan? Jadi ahsan.
ahsanu amalan. Ni yang Allah tengok, bukan aktsaru amalan. Yang ni bukan ini bukan. Ahsan betul. Jadi kita perhati untuk amalan terbaik. Yang lebih berkualiti. Ya, yang paling berkualiti, tepat ikut sunnah. Sebab tu lagi nak kualiti amalan, lagi apa? Lagi mesti banyak tahu Quran dengan hadis lah. Bukan lagi banyak tahu doa tok guru ke, bukan. Lebih banyak tahu Quran, doa dalam Quran. Sebab tu doa terbaik kita doa dalam Quran pertama. Kedua, doa dalam hadis Nabi. Kebanyakannya doa dalam Quran dengan hadis Nabi panjang ke pendek? Pendek je. Yang panjang-panjang ni doa mana? Macam-macam lah doa. Beza. Tapi sebab apa? Akal manusia mengatakan apa? Yang banyak maknanya baik. Betul tak? Itu dunia. Dunia ni rumah lagi besar lagi baik kan? Tapi akhirat bukan sifat macam dunia, tak. Akhirat apa? Bukan nilai macam tu, beza. Yang benar itulah yang terbaik walaupun sikit. Okey. Jadi itu apa? Syarat dua ni yang perlu kita hati-hati. Sebab tu dalam surah 33 ayat 21 ikut sunnah Nabi ni. Surah 33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, benar-benar telah ada pada kamu, fi Rasulillah, pada Rasulullah itu, uswah hasanah. Jadi uswah ni maknanya contoh, uswah. Bolehlah suri tauladan. Contoh terbaik. Di uswah ada berapa? Bila sebut uswah hasanah, maknanya ada tak uswah sayyi'ah? Ada. Ingat uswah ada dua. Satu uswah hasanah. Satu uswah sayyi'ah. Uswah hasanah yang mana? Dalam ayat ni lah. Siapa yang ikut sunnah Nabi betul-betul. Jadi ciri orang yang uswah hasanah ni adalah orang yang liman kana yarju. Hanya untuk siapa yang boleh ikut uswah hasanah? Hanya untuk orang yang betul-betul yakin dengan nak bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Betul tak? Kalau dia yakin nak bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, boleh tak dia rasa takkanlah ustaz ni salah, dia nak buat juga amalan tu walaupun amalan ni mungkin tak betul. Boleh tak dia buat juga? Ke dia tak rasa bimbang? Ni mesti bimbang, ni mesti cek. Dia sanggup. Tak boleh. Walaupun dia dah 1000 tahun lakukan benda tu. Tapi bila tahu tak betul, bila dia yakin Allah ni dia nak bertemu dengan Allah selamat, dia akan sanggup apa? Sanggup tak dia tinggal? Sanggup ke tak? Mesti sanggup lah kan? Itu tanda dia. Hanya sebab tu Allah kata, hanya untuk orang yang yakin bertemu dengan aku ni adalah orang yang demikian, dia beriman dengan iaitu dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu apa? Telah ingat kepada Allah dengan banyak mengingati Allah.
Contohnya banyak surat, banyak kisah juga. Kita nak sayang Nabi. Antara kisah yang banyak popular yang sayang Nabi, kisah apa? Pernah dengar tak Ukasyah? Pernah? Apa kisah dia? Kan? Pernah dengar kan? Dia nak sebenarnya dia nak peluk Nabi je kan. Jadi Nabi tanya ada tak dia hutang apa-apa kan. So, masa tu Nabi tengah sakit Kemudian Ukasyah pun angkat tangan lah. Ada. Dia kata Nabi pernah pukul dia. Betul? Terpukul dia dekat. Jadi Nabi pun buka baju dia. Kan? Tu dia datang pada Nabi, sahabat dah marah dah. Sanggup buat macam ni. Betul ke palsu? Pernah cek? Kena cek lah. Itu tanda sayang tu maknanya apa saja kisah Nabi, kita kena apa? Terus percaya ke tak? Boleh ke terus percaya? Tak boleh, kena cek. Kena cek. Hadis sahih sampai zaman bila ada hadis sahih? Lepas tu terhenti dah. Tak ada lagi hadis lepas tu. Sampai bila? Sampai Nabi wafat lah kan. Hadis sahih kat situ je. Maknanya dia tak akan bertambah kan, sikit je. Okey, selepas tu hadis palsu boleh tak bertambah? Sentiasa tak? Setiap zaman ada jenis-jenis genre dia. Betul? Kalau orang yang meniaga timun, dia akan buat hadis palsu sandar Nabi, timun bagus. Nabi sunnah Nabi makan timun. Kalau betul apple, dia pun buat sunnah hadis apple. Betul tak? Boleh reka macam-macam hadis. Berapa ribu hadis, berapa juta hadis dah sampai tahun kita ni akan direka. Sebab yang paling laku sekali kan, sebab umat sayang Nabi kan. Benda yang paling mudah untuk jadi apa orang kata? Tarikan adalah apa? Agama lah. Betul tak? Bila sandar kat Nabi, lagilah seorang Nabi, dia pun ikut sunnah Nabi. Campur lah kan. Dua aspek perniagaan dengan tu, lagi the best. Betul tak? Benda yang paling mudah lakukan barang adalah bila sebut ini Nabi buat. Memang orang ikut mudah je. Betul tak? Tapi kalau nak kata makanan saya sedap, rasa dulu. Belum tentu orang nak. Tapi ini sunnah Nabi, sedap tak apalah, aku nak ikut sunnah Nabi. Betul? Jadi dia guna tu je. Berapa ribu tahun dah ni lepas kita. Agak-agak berapa juta hadis palsu boleh ada. Campur palsu sikit, campur sahih sikit, campur. Faham itulah yang berlaku. Kita kena fikir, ini yang berlaku. Jadi ahli Ukasyah tu apa? Tak betul juga, palsu juga. Lagi satu, Nabi pernah bagi makan kepada siapa? Orang Yahudi, betul tak? Nabi makan berapa lama? Sampai Nabi wafat kan? Yahudi tu dari tua kan? Perempuan ke lelaki? Perempuan, Nabi suap dia kan? Palsu ke betul? Palsu juga hadis tu. Antaranya Nabi ni kita belajar dulu. Nabi ada berapa sifat? 4. Apa sifat Nabi? Sidik, amanah, tabligh. Berapa lama Nabi duduk dekat Yahudi tu? Nabi ni dia tak pernah berbohong. Nabi bukan orang yang menyimpan. Nabi orang tak menyimpan. Dia tak macam kita. Kita tahu benda ni salah dia buat tapi kita tak berani tegur kan. Nabi bukan orang macam tu. Nabi tabligh sifat dia. Sekarang ni hadis tu berlawan tak dengan sifat Nabi? Bayangkan Nabi suat-suat orang Yahudi tu meninggal, dia meninggal kafir. Nabi tak sampaikan dakwah. Patut tak? Tak patut lah. Betul tak? Sampai Nabi wafat, Nabi tak sampaikan pun tentang siapa dia, aku ni Rasul, ikutlah aku. Nabi ni nak orang selamat. Nabi nak selamatkan orang daripada neraka. Nabi tak akan simpan. Sebab apa? Tengok contoh Nabi tak simpan. Ada satu hadis, ini sahih. Seorang Yahudi, anak dia, Yahudi dekat Madinah, anak dia nak meninggal, anak dia sakit, demam, lepas tu nak meninggal. Budak muda ni pemuda. Nabi tahu nak meninggal, Nabi terus datang rumah dia. Nabi terus datang pergi kat dia, ikut masuk Islam, suruh mengucap. Jadi anak tu tengok ayah dia, selama ni macam mana ni? Hanya ayah kata, Akti Muhammad, ikutlah Muhammad. Anak dia mengucap, Nabi selamat, Nabi seronok. Nampak? Bersegeranya Nabi pergi. Tiba-tiba Yahudi Nabi makan, tak cakap apa-apa pun, tak dakwah langsung pun, boleh tak? Hadis tu maknanya banyak bercanggah daripada sifat Nabi sendiri. Itu salah satu cara nak tahu hadis tu palsu ke tak. Macam itulah. Ada lagi banyak lagi. Kalau boleh kita katakan yang dikatakan hadis bukan ni. Ini yang dikatakan itu daripada Nabi. Sedangkan bukanlah. Ramai tak orang menangis sebab hadis tu.
Ramai tak orang menangis? Ramai kan? Ramai orang menangis hadis tu. Yahudi kesian, baiknya Nabi kesian. Kan dia marah Abu Bakar kan? Abu Bakar kena marah, tengok sedihnya. Cerita tu sedih. Apa tujuan orang tu buat palsukan hadis tu? Untuk apa? Nak buat niat buruk ke niat baik? Niat baik lah. Nak bagi orang cerita Nabi. Tapi dia sendiri jahil, dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri tak tahu mana yang sahih. Sebab tu kita kena belajar. Jadi senang je nak belajar sahih ni. Ada nama kitab Sahih Al-Bukhari. Memang sahih lah. Sahih Muslim. Memang sahih. Dua tu, Sahih Bukhari je ada 7,500 hadis lebih kurang. Dah habis dah belajar. Belum lagi kan. Jadi bayangkan Sahih Bukhari pun banyak hadis kan, tak tahu. Tiba-tiba satu hadis daripada luar, atas mana-mana datang, tak tahu asal usul. Oh, tok guru ni bagi tahu. Oh, tok guru percaya. Inilah kesilapan lah. Kita berhak tanya dia dari mana sumbernya semua. Boleh tanya. Dan dia wajib untuk bagi tahu hadis ni dia dapat dari mana. Dia wajib. Dia tak boleh kenapa tanya tak berkat ilmu. Tak boleh macam tu. Itu bukan macam tu. Jangan banyak tanya, ikut je. Bukan. Dia berhak dia tanya. Dan dia wajib untuk beritahulah hadis tu. Jadi siapa yang ikut sunnah Nabi, dia sedang ikut uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Manakala siapa yang buat tak ikut sunnah Nabi, dia sedang ikut apa? Sunnah sayyi'ah. Walaupun tadi macam hadis tadi, tujuan dia baik tak? Nak rasa orang cerita Nabi lah. Tapi tu sayyi'ah ke hasanah? Sayyi'ah tetap sayyi'ah, salah tetap salah. Tak boleh. Apa salahnya niat dia baik ustaz? Daripada masyarakat kita sekarang ni jauh daripada Nabi. Apa salahnya kita gunakan hadis tu? Boleh tak? Logika kita boleh tak? Okey, kalau macam tu tak apa, nanti awak beli, saya nak beli barang kat awak, saya pakai duit palsu. Boleh terima tak? Boleh. Kita bayar kat ustaz tu, nah ni duit, saya tak pakai duit betul, duit palsu. Apa salahnya? Saya nak bayar juga. Tak boleh. Dunia pun tak boleh terima kan? Dunia. Apa tak lagi untuk akhirat? Tak boleh patah balik dah masuk kubur nanti. Kita beriman atas kepalsuan, itu salah, bukan macam tu. Jelas? Jadi itu kita kena betul-betul ni, supaya apa, amalan kita betul-betul harap-harap diterima oleh Allah. Itu dari segi sunnahnya. Jadi dua lah perkara yang penting yang kita perbincangkan. Sebab itu dalam hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda tentang niat, tentang keikhlasan yang pertama, yang mana dalam surah ni, surah 98 ayat 5 kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Okey, maka yang ini tadi, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima amalan melainkan apa yang ikhlas kerananya dan demi mencari keredaannya. Syarat amalan diterima hanyalah mesti ikhlas untuk dia, dan semuanya memang dibuat demi mencari keredaan. Ini masalah apa ni? Ini masalah pada niat. Ini yang pertama, dalam. Itu pertama, masalah pada niat seseorang bila dia buat amalan. Walaupun tadi dia ikut sunnah. Ada orang dia ikut sunnah Nabi, tapi yang kat sini masalah dia pula, dia riak. Ada orang memang ikhlas tadi, dia memang cinta sangat Nabi, dia tahu, dia memang semualah. Tapi rupanya palsu atas kepalsuan. Jadi sini dah betul, tapi masalah sini tak betul, juga tertolak. Faham? Jadi dua-dua mesti sama, mesti seiring. Iaitu baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang kami tegah kepada kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, faf'alu minhu, maka lakukanlah daripadanya, mastata'tum, sedaya upaya kamu. Apa maksud ni? Hari ni mastata'tum. Jadi apa kita boleh faham? Apa yang kami larang, Nabi kata, kami tak larang buat, maka apa? Jauhi. Apa yang kami perintah, buat sedaya upaya. Maknanya kita mungkin tak dapat ikut sebiji sunnah Nabi.
Tak mungkin. Tapi semampukah kamu? Semampu kamu. Tapi kalaulah kita tak mampu untuk buat sebaik Nabi, tetapi kita pula boleh pula buat yang Nabi tak suruh buat, macam mana? Patut tak? Lagilah tak patut. Dah lah nak buat sebaik Nabi pun tak mampu, tiba-tiba buat yang Nabi tak suruh buat. Lagi tak patut. Ni ada ni betul. Sebab tu Nabi kata mastata'tu, ada kelonggaran. Ya, aku tahu kita ni tak mampu nak solat malam macam Nabi, nak ikut sunnah kan. Banyak hadis apa kita tak tahu. Tapi apa yang betul yang kita tahu, itu yang kita buat, itu cukup. Mastata'tu. Tapi janganlah dah lah buat Nabi sikit, tiba-tiba tambah pula apa? Amalan banyak tapi semua tak betul. Ni tak patut. Okey. Boleh ya? Dan kemudian fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya kerana apa? Sesungguhnya tidak lain telah binasa orang yang sebelum kamu kerana banyaknya masailihim, perdebatan, soal jawab mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Bila dibuat sini dia akan berselisih, macam-macam dia nak tanya, akhirnya menyulitkan kita untuk buat amalan. Okay. Baik, istiqamah seterusnya. Ada soalan ke bab tadi? Bab nak perintah ikut Nabi, sunnah Nabi ni. Sayyi'ah. Kata uswatun hasanah daripada Nabi kan. Ya. Jadi mengapa pula kita nak bincang pasal sayyi'ah? Sebab yang kita nak ikut ialah contoh daripada Rasulullah yang dah sememangnya elok. Ya. Jadi mengapa pula ada perbincangan mengenai sayyi'ah? Sebab ulama kata ada orang dia sangka dia buat hasanah. Macam tadi, niat dia macam baik, ditambah amalan Nabi, kan? Ditambah amalan Nabi, dia kata itu juga suatu hasanah baginya. Suatu hasanah hanyalah yang Nabi saja. Kalau walaupun kamu kata macam Nabi punya tapi bukan dia, itu adalah sayyi'ah, walaupun manusia kata itu juga baik. Macam dia dah pecahkan ni, ulama pecahkan dua. Jangan sangka bila cakap klaim Nabi je semua baik, tak. Klaim Nabi je semua baik. Contohnya apa? Contohnya apa amalan ni? Haji? Ada? Zikir. Okey, zikir contohnya. Zikir banyak alasan, tapi tak ingat Zikir banyak. yang mana yang dikatakan. Ada yang zikir 100,000. Okey. Paling mudah lah selawat. Kan? Nabi aja selawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Okey, dalam solat kita baca selawat macam mana? Selawat Ibrahimiyah kan? Itu selawat terbaik lah. Tadi Nabi ajar selawat lain. Sahabat pernah tanya, nak apa? Sesuatu nak aukamakal, nak doa kepada Allah, kami dah tahu macam tu. Nak ucap salam. Tapi nak berselawat macam mana? Sahabat tanya. Maknanya selawat ni benda yang Nabi kena apa orang kata? Bagi petunjuk ataupun kita boleh buat sendiri-sendiri. Boleh buat sendiri-sendiri ke kena ikut petunjuk Nabi? Kena petunjuk Nabi lah. Sahabat tanya, nak selawat macam mana? Nabi ajar selawat. Baru Nabi ajar selawat pada sahabat tu. Banyaklah contoh selawat. Selawat ada banyak yang Nabi ajar. Yang pada ringkas ada, yang panjang. Yang paling panjang dalam solat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ke Muhammad je? Dalam hadis sahih, Sayyidina Muhammad ke Muhammad? Mana ada Sayyidina? Tak ada. Kenapa buat Sayyidina? Kita nak muliakan, nak hormat. Nampak tak? Tapi walaupun dia buat nak muliakan, dia kata baik kan? Tapi sayyi'ah ke hasanah? Sayyi'ah juga, tetap sayyi'ah. Boleh tak dia kata hasanah? Oh tak boleh. Hasanah hanya daripada Nabi tu. Faham tak?
Jadi kita kalau baca sayyidina sebenarnya dalam solat boleh tak? Tak menepati sunnah. Nak kata batal solat, saya tak cakap. Bukan. Ulama tak cakap itu. Tak menepati sunnah. Tapi nanti kat akhirat adakah kita akan dihukum oleh Allah? Itu kita dengan Allah lah. Kata siapa namanya? Imam apa? Dia kata kamu bukan dihukum kerana kamu apa? Solat. Kamu dihukum sebab apa? Sebab tak menepati sunnah, itu je. Boleh tak dihukum? Ya, sebab tak ikut syarat. Kalau kita dalam office, kita buat kerja ni bagus betul ni. Kan? Memang sampai juga pada tempatnya. Tapi boleh tak dihukum sebab apa? Melanggar peraturan. Boleh juga. Jadi itu atas dia dengan Allah. Sebab itu nanti dekat telaga ni. Ini kita nanti nak minum air. Telaga Kausar. Semua kita dahaga. Kita nak pergi, yang pertama nak cari air kat situ. Dan Nabi akan panggil. Nabi nampak dia jauh, nampak ada wuduk, ada solat. Wuduk kan, cahaya wuduk. Ghurran muhajjalin. Cahaya wuduk, solat. Nabi panggil, "Kemari, mari, halumma, mari." Lalu ada malaikat akan halang dia. "Ya Muhammad, mereka ni masa engkau tak ada, mereka baddalu ba'dak. Mereka ubah sikit apa yang kau ajar mereka." Lalu Nabi terus ubah. Nabi kata apa? "Suhkan, pergi jauh, pergi berambus." Nabi terus halau. Padahal ada tak cahaya wuduk dia? Ada. Bukan dia tak solat, dia orang yang berwuduk. Tapi malaikat tu kata mereka ubah. Qad baddalu ba'daka. Ni hadis sahih. Malaikat tu kata apa? Kamu tak tahu ya Muhammad, qad mereka ni baddalu ba'daka. Mereka telah ubah sesudah engkau. Ni kata-kata dia, pendek je. Benar-benar telah menggantikan oleh mereka sesudah engkau apa yang kau ajar. Sikit-sikit je dia ganti. Nabi panggil dia, kenapa Nabi panggil dia? Halumah, mula-mula Nabi panggil. Nabi tak tahu. Sebab tu umat dia. Kenapa Nabi panggil? Macam mana dalam hadis lain Nabi panggil umat dia? Sebab Nabi nampak kesan wuduk. Maknanya mereka berwuduk tak? Berwuduk. Tapi kenapa Nabi halau lepas tu? Suhkan. Kenapa Nabi halau? Nabi cakap suhkan. Suhkan ni maknanya pergi berambus jauh. Sebab tu dalam surah Al-Mulk ada fasuhkan li ashabis sa'ir. Maka habislah, binasalah, jauhlah orang-orang kafir daripada rahmat Allah. Dia masuk dalam azab yang buruk. Nampak tak? Ni suhkan ni. Nabi kata kalimah ni, suhkan, pergi berambus. Kenapa? Mereka ni orang yang dipanggil Nabi asalnya. Jadi ni orang kafir ke ataupun pengikut Nabi? Yang kata dia pengikut Nabi? Mengikut Nabi. Nabi pun tak tahu, tapi Nabi akan dia beritahu. Mereka dah ubah apa yang kau ajar. Terus Nabi halau. Nampak tak? Hadis ni sepatutnya banyak kena cerita kat orang, bagi orang bimbang. Amalan dia diterima ke tak terima. Tak ikut sunnah Nabi. Ini belum masuk lagi ni. Ni masa kat masyar ni. Nak minum air ni. Pentingnya. Betapa pentingnya. Jadi, contoh itu paling mudah dalam solat. Itu satu je. Benda ringan je. Apa salahnya Ustaz? Kan? Betul tak? Apa salahnya kita nak buat? Kalau kita kata macam tu, siapa yang lebih tamak nak syurga dan juga nak buat amal soleh? Kita ke sahabat Nabi? Kita lagi tinggi ke? Mereka lagi pergi perang. Takkan mereka tak tamak nak buat? Kan? Tapi mereka tak buat pun. Kita lagi baik ke? Persoalan dekat situ. Betul tak? Jadi bagi orang yang benar-benar harap bertemu dengan Allah selamat, macam orang yang dijamin, kan? Mereka ni jamin oleh Allah syurga, kan? Kita tak jamin lagi ni. Apa bila buat? Ikut mereka lah. Ikut mereka. Bimbang ni, kita tak tahu. Nabi dah beritahu hal yang gaib di awal-awal dulu. Jadi ini, walaupun dia kata uswatun hasanah ni, sebab tu ulama jelaskan dua, jaga-jaga, belum tentu lagi. Kamu je kata uswatun hasanah, tapi boleh jadi sayyi'ah, walaupun dipandang oleh kamu macam hasanah, baik. Tak. Begitulah keadaan dia. Contoh sikit je. Tapi kalau kita sentuh banyak-banyak, benda jadi sensitif tak? Betul tak? Orang tak boleh terima. Kenapa? Ya, nanti macam mana yang dulu, macam mana? Kan? Ya.
Jadi manusia akan ditanya bila? Tentang apa? Manusia akan ditanya tentang keadaan mereka ketika mereka hidup dulu. Masing-masing. Masing-masing. Sebab itu atas ilmu yang dia tahu. Sekarang kita dah tahu. Kita akan ditanya tentang kita tahu ni, apa kamu buat? Okey, kamu tahu kan benda ni? Kamu tahu kan benda ni? Kamu tahu? Okey, apa kamu buat? Macam itulah. Orang dulu pun tanya, kamu tahu tak benda ni? Tapi kalau dia tak tahu, dia tak dapat apa-apa. Kita yang kena. Sebab itu dalam surah 4 ayat 141, surah 2. Allah kata, tilka ummatun qad khalats. Mereka umat yang telah pergi. Kamu zaman mereka dengan apa yang mereka tahu. Kamu sekarang apa yang kamu tahu? Sebab itu kata sahabat Huzaifah ke? Dia tanya, apa yang paling aku takut bertemu dengan Allah ialah apa? Bila Allah tanya aku, kamu tahu tak benda ni? Tahu. Kenapa kamu buat? Kamu tahu tak benda ni? Kamu buat ke tak buat? Itu yang paling takut. Jadi kita ni akan ditanya masa sekarang yang kita tahu, apa kita buat? Kita tahu ini bukan sunnah, kita buat juga. Kita akan ditanya tentang mereka pula dengan zaman mereka. Kenapa? Jadi dalam surah 2141 cuba buka ini dia punya rencah dia. Kalau orang tanya soalan dia, oh habis saya punya atuk lu masuk neraka lah. Bukan macam tu. Ni soalan orang yang tak berfikir. Nampak tak? Gopoh betul dia. Kita hidup di atas ilmu yang ada pada kita sekarang. Dan kita akan ditanya dengan zaman kita. Persoalan mereka dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Tak payah sibuk. Itulah yang menghalang, betul tak? Itulah menghalang orang untuk berubah. Penghalang orang berubah apa? Kami alfa alaihi aba ana, apa yang dah kami ikut je dah, apa yang moyang kami buat. Itulah menghalangnya. Okey, surah 2 141. Jadi ni jawapan dia. Jadi kalau ada orang tanya soalan macam ni, kalau kita nak betulkan, sabar je lah. Okey, tilka ummatun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaikum wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat. Mereka itu umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Untuk mereka apa yang mereka telah buat. Ketika mereka, apa yang mereka tahu ketika itu. Kasabat ni usaha yang ada mereka tahu, mereka mampu, mereka buat ketika itu. Walakum ma kasabtum, dan kamu pula atas usaha kamu sendiri. Dan wala tusalun, dan kamu tak akan ditanya amma kanu malun, apa yang dulu mereka, zaman mereka dulu mereka buat. Sibuk pula nak kena tanya mereka dulu. Tak ada. Kita dengan Allah, kita tak akan ditanya tentang itu. Kita dengan zaman kita, mereka dengan zaman mereka. Perjuangan mereka pada apa, fasa hidup mereka. Perjuangan kita masa fasa hidup kita. Ilmu kita masa fasa hidup kita lah. Jadi begitulah yang diajarkan oleh Quran ini. Kalau benda tu kita dah buat dulu, Ustaz, apa jadi? Kalau dah buat dulu, kita berapa amalan, tak ada apa. Tak payah taubat. Taubat lah, istighfar lah. Taubat, istighfar, dan kita buat. Kalau dulu kita buat tu salah kan, kemudian kita baiki dan kita ikut betul-betul, rugi tak yang dulu? Rugi kita? Allah ni maha rahmah. Sebab itu sebenarnya Allah nak kita tukar je. Bila tukar, yang dulu jadi apa? Ada tak ayat dalam Quran? Kita dulu banyak buat salah kan, kemudian kita taubat dan kita betul-betul ikut. Dulu buat bid'ah contohnya, sekarang kita ikut sunnah. Yang dulu kita buat salah tu, adakah rugi jadi memang terus jadi dosa ataupun jadi lain? Ayat di mana? Ada tak ayat dalam Quran? Nampak tak? Ya Allah, seronok. Sebab tu sepatutnya orang bila tahu benar ni, dia memang sanggup nak buat. Sebab apa? Tak rugi. Tapi kita masalah kan? Nak pertahan juga ni kadang-kadang. Cuba tengok surah 25 ayat
70. Surah 25 ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 25 Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi kalau orang tu kekal di atas apa yang nak buat, jadi bertahan juga atas apa kesesatan tadi, apa berlaku? Allah tambah azab dalam neraka pada hari kiamat dan dia kekal dalamnya. Kemudian Allah kata illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Yang ini cerita bicara tentang dosa besar ni. Apatah lagi kita ni yang kecil tadi kan, terbuat contohnya tak tahu sebab jahil. Tapi Allah kata illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan wa amana, dia benar-benar beriman. Ni apa? Beriman sini. Dulu dia buat sebab riak, sekarang dia buat sebab memang betul-betul dia dah insaf. Saya tak nak buat kerana Allah betul-betul dah. Dulu buat sebab kepentingan lain. Kan? Sekarang dia buat kerana Allah. Ni. Yang kedua, wa amila salihan. Sekarang ni dulu dia tak ikut sunnah Nabi, sekarang dia ikut sunnah Nabi betul-betul. Apa berlaku? Faulaika, mereka ini, dua benda dia betulkan ni. Dulu kita pernah salah dalam bab ni, kita betulkan. Kita taubat dan betulkan. Dulu pernah salah dalam bab ni dah betul lah. Bab ni pernah salah. Taubat dan betulkan. Belajar sunnah Nabi betul-betul. Tengok rupanya doa-doa selama ni yang kita amalkan ikut sunnah tak? Yang ni lebih sunnah. Ini sebenarnya Nabi ajar, kita guna yang tu. Tukar, baiki. Begitulah hidup kita. Sentiasa baiki ke arah lebih baik. Apa dia berlaku? Mereka Allah kata yubaddilullah, Allah gantikan sayyiatihim, dosa mereka yang dulu, apa dia? Hasanat, jadi kebaikan. Begitu sekali. Allah cuma nak kita buat apa? Ikut je perintah aku. Terima saja. Kalau salah, salahlah. Ubah je. Itu je. Tapi manusia degil ke? Tak degil. Ramai yang degil. Betul tak? Tak nak juga. Ada saja alasan dia kata, apa salahnya apa ni, takkan ustaz ni. Itu pula hujah dia. Bukan hujah dia ustaz ni takkan salah, bukan hujah dia macam tu. Hujah dia ni ada hadis Nabi bagi. Lawan dengan hadis juga. Jangan lawan dengan ustaz. Jangan lawan dengan tok guru. Tak ada siapa yang boleh menerangi hadis Nabi. Boleh faham tak? Itu hujah dia. Nak hujah juga, orang ni bawa hadis. Bawalah hadis. Ustaz kamu tak tahu, adalah hadis ni. Okey, tu tak apa. Kita terimalah. Rupanya kita tak pernah baca kitab ni. Ada rupanya dalam hadis. Kan? Macam itulah caranya. Bukannya lawan, tok guru ni, macam mana kamu nak lawan yang Nabi sebut dengan tok guru sebut? Faham? Itulah dia punya undang-undang syariat ni. Kena jaga. Boleh? Ni bab ikut sunnah Nabi ni. Jadi begini Allah kata, sebab tu Allah kata apa sifat dia? Wa kanallahu ghafuran, dan memangnya Allah itu Maha Pengampun, bahkan apa? Rahim, lagi Maha Penyayang. Penyayang mana apa? Dia bagi bonus pula lagi amalan tadi tu. Jadi kebaikan, ya Allah. Begitu. Tapi rugi kalau orang tu degil kan? Tak rugi pun tinggalkan. Tak ada apa-apa pun. Tinggalkan yang amalan lama tu salah tu, tinggalkan pun tak rugi. Buatlah yang ikut sunnah tu. Boleh ya? Iaitu beberapa perkara. Banyak kalau nak sentuhkan benda-benda kecil-kecil je. Lepas solat, Nabi suruh baca apa? Ayat kursi. Ayat kursi lagi? Ayat kursi mula dengan ayat mana? Kalau ayat kursi mula dengan apa? Tak, mula-mula baca apa? Okey, mana lagi baik? Istighfar. Nabi kata, ni dalam hadis sahih juga, saya Muslim. Saya Bukhari, cuba buka lah. Nabi baca lepas solat fardu. Lepas solat fardu baca astaghfirullah 3 kali ataupun astaghfirullahalazim allazi la ilaha 3 kali. Mana lagi baik? Astaghfirullah saja. Itulah sunnahnya.
Faham tak? Ramai baca yang mana? Kena cari hadis. Yang itu Nabi baca masa bila? Ada. Yang itu ada Nabi baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada. Itu masa bila? Mutlak. Itu baca mutlak. Tapi lepas solat memang jelas hadis ni apa dia? Jangan pergi mana-mana baca apa? Astaghfirullah 3 kali. Itu sunnahnya. Sebenarnya macam itulah. Ya. Okey, kalau kita buat perbandingan kan, mana lebih banyak? Mana lebih banyak dan nampak bagus? Panjang tadi lah. Yang panjang lah. Tapi mana yang tepat ni? Mana yang tepat? Yang pendek tu. Nampak tak? Begitulah cara beragama ni. Agama fikir macam tu. Bukan fikir kat dunia. 100 lebih banyak daripada 50. Daripada aku dapat 50 banyak buat ambil serah. Itu dunia. Akhirat bukan gitu. Beza. Akhirat bukan pada nilai yang banyak, bukan. Tapi mana yang betul. Ikut sunnah. Faham tak? Jadi sebenarnya sunnah Nabi lepas solat baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam tabarak. Ada tak? Tak ada. Itu tambahan. Sebenarnya kalau hadis tu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu adalah hadis juga yang sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah. Itu je. Saya pun baca juga yang tu. Yang dulu kan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa laika ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kan. Panjang kan? Itu tambahan daripada ulama. Bukan Nabi. Itu contohlah. Kemudian lagi baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau pagi berapa kali? Kalau petang? Asar? Subuh kan? Maghrib kan? Antara tu 10 juga. Kemudian Allahumma ajirna minan nar pun itu hadis tu dhaif lah. Hadis tu dhaif. Tapi syawahid dia adalah bacalah, boleh bacalah. Itu lain pula. Itu ada. Baca 7 kali sebab tu doa yang baik. Kan? Allahumma ajirna minan nar. Tapi ada yang tak baca. Sebenarnya Nabi baca apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ada tak baca? Tak ada kan? Ini sunnah Nabi baca. Lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'mah wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Ini Nabi baca? Tak ada kan orang baca kat masjid? Tak ada kan? Faham tak? Itu. Lepas tu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, teruslah ayat kursi terus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Habis. Lepas tu baca wa ilahukum ilahu wahid. Kan? Itu pun tak ada Nabi beritahu suruh baca tu dulu. Kalau tak baca pelik tak? Sebenarnya tak pelik. Tapi dah jadi biasa kan? Jadi begitulah kita. Jadi kita ni bukan nak tekan tak betul tak betul, tak. Kita nak jangan apa kata habis ustaz tu salah. Saya tak kata begitu. Kita sekarang ni cerita Nabi kan, nak ikut sunnah Nabi kan. Ikut yang tu je. Janganlah nak petikan orang lain. Sekarang kita sendiri, penerimaan kita sendiri. Baca ayat kursi, lepas tu baca apa? 3 kul. Kan kalau waktu subuh baca 3 kali lah. Kan 3 kul ni baca 3 kali setiap surah tu. Kemudian zikir berapa? Apa? Subhanallah. Boleh tak terus baca je? Subhanallah, subhanallah. Ke nak kena mula dengan afdalul zikri ila apa? Ilahina rabbi kan? Subhanallah. Perlu tak? Pun tak ada. Kalau tak baca ada masalah tak? Tak ada masalah. Jangan kata tak baca ada masalah. Itu masalah. Itu masalah. Tak ada. Subhanallah terus. Nak baca macam mana? Macam sekarang sebenarnya ustaz ni saya suka dia. Cikgu. Dia baca subhanallah satu, lepas tu senyap.
baca senyap. Itu lagi lebih tenang kita nak baca. Kalau kuat-kuat ni dia halang kita nak baca juga zikir. Kita nak zikir juga. Kan? Dan ramai-ramai subhanallah subhanallah cukup subhanallah bagi pertama dah. Dalam ikut. Senyap tu sebenarnya lebih tenang hati nak baca zikir. Itulah subhanallah. Kemudian 3 kali, 3 sampai habislah. Tak ada antara dia tak ada nak sambung antara dia tu nak sambung kan. Subhanallah sampai habis, nak baca alhamdulillah nak sambung tak? Subhanallah lagi. Terus alhamdulillah ke nak sambung sesuatu? Terus je alhamdulillah habis alhamdulillah nak sambung tak? Ada lagi baru boleh masuk Allahu akbar. Tak perlu, terus je Allahu akbar. Itu Allahu akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis. Macam itulah. Dan banyak sangatlah sebenarnya sunnah Nabi. Sebab itu orang yang tadi kita baca surah 33:21 ni, faman kana yarjullah kan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, apa dia? Wa zakarallaha katsiran. Ni sangat banyak. Disebut wa zakarallaha katsiran, kita nak macam mana? Itu ada zakarallaha katsiran ni boleh ikut idea sendiri ke ikut juga cara yang Allah suruh? Nak ingat Allah. Ni pun ikut sunnah juga. Contoh pagi-pagi nak baca apa? Zikir pagi kan? Allahumma ma asbahabi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukru. Setiap pagi ada lebih kurang 19 zikir pagi yang kita kena baca sebenarnya. Al-Maksurat adalah sebahagiannya. Lagi kemudian contohnya kita pakai baju masuk wa zakarallah katsiran. Macam mana kita nak ingat Allah banyak-banyak? Sebut Allah ke? Subhanallah ke? Cara ingat Allah ni bila apa antaranya? Bila kita dapat sesuatu supaya kita ingat itu nikmat Allah. Contohnya bila kita kena pakai baju kan, kita baca alhamdulillahillazi kasani hadza sauba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Contoh. Bila kita nak makan, alhamdulillahillazi. Okey, doa makan yang sunnah apa? Doa makan. Okey, sebelum makan nak baca apa? Nabi ajar baca apa? Bismillah je. Ya Allahumma barik lana. Itu ada tu dhaif. Yang lebih tepat Allahumma barik lana nak baca, kalau nak baca juga kan. Baca lepas makan ke sebelum makan? Sebelum makan. Selepas makan. Barik lana tu. Tapi doa yang lebih tepat selepas makan nak baca apa? Tu sebelum makan. Kalau lupa nak baca bismillah, baca nampak bismillah fi awalihi wa akhirihi. Okey. Kalau lepas makan nak baca apa? Alhamdulillahillazi atau amana. Itu tak ada juga. Tak ada. Alhamdulillahillazi atau amani haza at-ta'am. Doa ni macam ni. Haza at-ta'am. Pendek je doa ni. Alhamdulillah. Banyak juga ni kena ni dia. Lillazi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi alhamdulillahillazi atau amani hadza ta'am
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ha? At-ta'am. Ni doa pemakan. Kita baca ni. Jadi alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang at'amani hadza ta'am, telah memberikan makan kepada aku makanan ini. Wa razaqanihi, dan telah merizqikan aku rezeki akannya, min ghairi hauli, tanpa sebarang daya daripada aku dan tanpa sebarang kekuatan daripada aku. Inilah doa dia. Dia lebih kurang macam pakai baju. Bila pakai baju, doa ni juga. Tapi beza dia, alhamdulillahillazi kasani, tukar sini ya, kasani, telah memberi pakaian kepada aku. Kasani hadza, tukar ni as-tauba. Ni tambah apa? Atau amani ni tukar jadi apa? Kasani. Kasani. Atau am ni tukar apa? As-sauba. As-sauba, pakaian. Tukar ni je. Dua, apa kelebihan baca doa ni? Nabi kata apa? Ni ada kelebihan. Tapi kalau kita baca Allahumma barik lana, tak ada kelebihan, rugilah. Baca ni ikut sunnah Nabi, ada kelebihan. Apa Nabi kata? Ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ni ma taqaddama min zambi saja. Diampunkan dosa sebelumnya. Dengan baca doa makan, diampunkan dosa sebelum. Tapi kalau kita baca Allahumma barik lana tu, ada tak fadilat kelebihan? Tak ada lah. Itulah ikut sunnah Nabi, diistimewa tu. Siapa yang baca doa makan ni, lepas makan baca ni, apa dia? Bila dia baca ni, Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa dia sebelum makan tadi tu. Subhanallah. Untung tak ikut sunnah Nabi. Untung. Kalau baca doa, baca pakai baju, baca doa ni. Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Lagi tambah. Diampunkan baginya dosanya yang apa? Telah lalu dan yang akan datang. Ya Allah, untungnya. Pakai baju je. Baca ni. Kita amalkan tak sunnah ni? Rugi tak? Rugi ya. Itulah. Bila sunnah Nabi, kita boleh tahu fadilat. Sebab yang boleh aturkan letak kelebihan dia, diampunkan dosa, hanya siapa? Allah. Allah bagi tahu Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Confident tak kita diampunkan dosa? Kita boleh confident sebab Nabi yang cakap. Tapi kalau saya kata, okey, zikir ni sekian-sekian, diampunkan dosa kamu sebut sebanyak buih di lautan. Siapa cakap? Guru saya cakap. Confident tak dosa diampunkan? Confident tak? Tak boleh confident sebab hanya Nabi je boleh tahu ampun dosa. Okey. Itulah. Jelas ya? Ya. Okey, baik. Okey. Barakallahu lak. Atuk berseri je tu. Student tu. Ya, cikgu. Waalaikumsalam. Ini contohlah. Jadi ni bolehlah, ni senang hafal tak? Cuba baca. Alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita baca ni, apa Nabi kata? Diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Okey, cuba baca doa lepas makan pula. Alhamdulillahillazi. Doa pakai baju, pakai baju. Alhamdulillahillazi kasani hadza as-sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau baca pakai baju, diampunkan dosanya apa?
Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu dan yang akan datang. Dosa kecil dia. Bukan dosa besar, dosa kecil. Begitulah. Dia tersilap ke, terlupa ke, tersasul ke, usnuzon kat orang, suuzon kat orang ke kan? Terumpat ke, mudah-mudahan diampunkan dosanya. Cakap itulah. Ya. Okey, ini dalam sekejap Okey, dalam Sunan At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi. Hadis nombor 3458. 3458. Ya. Panjang. Ya. Kena cari Al-Azkar tu dia campur macam-macam kitab hadis. Tirmizi saja adalah, mesti ada. Kalau boleh cek dalam tu Dia dalam tu ada syarah sekali tu. Dalam lain lagi Abu Daud pun ada, riwayat Ahmad pun ada, Ibnu Majah pun ada. Banyaklah. Semua ni kita hadis yang mana? Ni kita hadis besar ni, semua Imam 6 tu. Semuanya anak murid Imam Syafi'i ni. Kan? Kutub Sittah. Itu semua ada dalam tu. An-Nasa'i ada, Abu Daud ada, Ibnu Majah pun ada. Tapi yang ini dia ada tambahan, dia ada sikit lah. Yang ini lengkap ni dalam Tirmizi tu. Jami' At-Tirmizi ambil lagi. Sunan Ibnu Majah 3285. 3280. Banyak kan 3000. Bayangkan hadis banyak kita tak tahu. Rugi tak belajar. Tapi kita banyak cakap orang. Itu rugi tu. Dalam Sunan Ahmad Yang tadi dua dalam memang siapa punya? Ibnu Majah. Okey, dalam Sunan Abu Daud hadis nombor 4023. 4023. Kalau ada orang beli yang kitab Kutub Sittah dia jual tau. Tapi mahal lah, ribu juga. Dah siap terjemah sekali dengan matan dalam dia. Elok beli yang tu. Ada kat rumah satu. Quran dah ada, 6 kitab utama, hadis ada untuk menerangkan Quran. Mantap cikgu. Saya ada. Ada cikgu? Cikgu boleh buka nanti. Ambil nombor je. Okey? Tapi Nasa'i tak ada lah. Nasa'i tak ada lagi. Tak jumpa. Elok cari. Itulah sepatutnya. Yang kita kena kumpul. Ini harta bernilai. Lagi Muslim, Tirmizi dia ada. Okey, dalam Musnad Ahmad, satu lagi, Musnad Ahmad hadis nombor 15632. 15632. Kalau ada boleh cari nanti. Inilah kan? Kita puas hatilah ada sumber dia kat situ. Okey, itu perlu sanad tak? Yang boleh share kot yang share lagu. Okey, nanti saya share ni. Sana apa? Kita nak dapat nak ijazah tak? Saya ijazahkan hadis ini kepada tuan-tuan. Perlu tak? Tak perlu. Dah cukup tak ijazah? Dah sahih. Itu lebih hebat daripada ijazah tu lah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz dia ijazahkan sekian-sekian, tapi kadang-kadang palsu pula. Itu pun kadang-kadang tu masalah juga. Bukan macam tu. Nampak? Ini tak perlu. Kita ajar sunnah Nabi, dia bukan perlu daripada saya tak, daripada sahabat Nabi, sebab kita tak ada apa-apa, kita sampaikan je. Tak perlu. Apa kelebihan dapat ijazah saya ni? Tak ada apa-apa maknanya. Tak ada apa makna yang kalau lah dia bagi pun palsu je, dhaif je, tak guna juga. Kan?
Cukuplah bila kita dah ajar hadis Nabi, boleh tak lepas ni sampaikan pada orang lain? Ke perlu ijazah sanad ijazah? Tak. Sanad dia kat mana? Tengok hadis tu sahih tak dalam kitab apa, cukup. Daripada siapa, cukup. Itu dia. Dan nilai sahih. Habislah. Itu sebenarnya yang lebih tepat. Ya, insya-Allah. Jadi itu dah sekadar ini dulu untuk hari ini. Jadi kita masuk bab istiqamah. Oh, ada ni apa? Okay, Madrasah Ramadan pendaftaran dibuka. Ini untuk hadis. Aku nak belajar hadis masa Ramadan ni ada. Macam mana sedikit tentang sanad. Kita belajar mustalah hadis sikit. Baru kita, oh macam ni rupanya cara hadis tu begini. Sedikit, secara ringkas saja. Kalau nak join, pendaftaran masih dibuka, sedang dibuka lagi. 12 April hingga 7 Mei, Madrasah Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni kita nak belajar hadis-hadis, perawi dia sedikit. 20 hari Ramadan, iurannya 550 selama 20 hari. 550 infak selama 20 hari. Ada berbuka sekali lah, termasuk bawa balik makanan berbuka lah. Kemudian untuk sewaan ni kita dah buat kan cadangan untuk komitmen pelajar sewa bulanan. Untuk belah sini pelajar ambil bahagian untuk sewakan. Dua belah ni kami bayarkan, kami usahakan lah. Ini tapi kita dapat setakat ni komitmen sewa bulanan setakat ini yang dah isi nama lah. Dapat selama 14 orang RM 1750. 1750 balance lagi 1250. Kalau ada siapa-siapa yang nak duit pencen-pencen yang tak ada tu kan, hantarlah ke sini sebagai infak komitmen lah. 100 bulan ke 200 bulan ke tetap. Mudah-mudahan dia jariah sampai kita menghembuskan nafas ya. Mungkin dia tak sampai info tu. Yelah, boleh sampaikan lah info pada yang lain. Setakat ni dapat yang dah pagi tu bolehlah mula bayar. Boleh mula bayar. Sebab nak bayar bulan ni. Nak bayar bulan ni. Kita pun ni dah cakap tak kat orang tu kan. Dah cakap lah. Tapi tak tahu lagi lah kalau macam komitmen tak ada, akhirnya kita pun akan release jugalah. Tak tahu lagi. Kalau tak mampu sebab memang kita dah tengah untuk sebelah ni. Kita tunggak ada ni kan. Yang ini saja. Kalau tak juga mungkin kita akan release lah untuk bulan ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah urusan. Lagi 1250 kalau ada rakan-rakan lain lagi untuk bagi nama, masukkan sebagai komitmen bulanan dia. Okey, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.